Antara mitos yang orang selalu percaya dalam perhubungan yang sihat ataupun perhubungan berkualiti ialah kebanyakan orang yang dalam perhubungan berkualiti tak ada pergaduhan langsung, happy go lucky sampai mati, dan semuanya ada dalam filem Cinderella. Sebenarnya betul ke? Okey, aku akan jawab. Okey, hai, terima kasih kerana menonton video aku ni. Jadi persoalan pertama, betul ke dalam perhubungan tak ada konflik langsung? Sebenarnya jawapannya adalah salah. Yang kedua, persoalan kedua adalah, pernah tak korang dalam hubungan bergaduh, lepas tu kau akan rasa macam anxious, rasa bersalah yang amat mendalam. Asyik-asyik kalau gaduh je dia melirit-lirit. Tahu tak sebenarnya ada jalan penyelesaian dalam sebuah teori psikologi ni. Yang pertama adalah, betul ke orang yang berkualiti ni tak akan bergaduh? Jawapannya salah, kerana 69% kebanyakan daripada kita akan berkonflik. Okey, 69% menurut data daripada Institute of Government. Semua orang bergaduh. Nabi Muhammad SAW pun ada konflik dengan isteri dia dalam hadis yang kita tahu, yang dengan Aisyah hempas pinggan apa semua tu kan. Jadi normal, gaduh ni normal. Cuma persoalannya sebenarnya kita bergaduh pasal apa dan berapa jenis konflik yang ada berdasarkan psikologi. Ada 3 topik yang kita selalu gaduh. Yang pertama, solvable problems. Yang kedua, perpetual problems. Dan yang ketiga, gridlock. Ok, solvable problem ni biasanya, yang pertama ni lebih ke arah pergaduhan biasa macam rutin kehidupan. Contoh, siapa nak susukan anak, basuh baju, siapa nak basuh, giliran siapa hari ni. Kadang-kadang pergaduhan tu spontan, tapi biasanya pergaduhan ni akan selesai dalam masa yang singkat dan mudah. Kedua, perpetual problems. Maksudnya kita sering bergaduh kerana kita ada personality yang berbeza, indifferent personalities, dan keperluan psikologi. Contohnya bahasa cinta tak sama. Macam pasangan kita, dia suka kalau kita tolong dia, act of services. Tapi macam kita tak tahu. Kalau kita tak nak mendalam, kita tak tahulah dia nak macam tu kan. Dan kadang-kadang kita ni perlukan quality time, tapi pasangan kita ingatkan kita perlukan hadiah. Tapi masalah-masalah macam ni masih lagi boleh settle dengan mudah kalau dua-dua saling humbleness. Okay? Saling bertolak ansur. Dan gridlock yang ketiga adalah pergaduhan yang paling susah dan paling sulit. Dan selalunya gridlock ni berkaitan dengan memori yang lepas, iaitu zaman childhood kita, zaman kanak-kanak kita. Mungkin ada trauma kan. Jadi bila pasangan kita trigger that trauma tu, jadi kita akan terus automatically, minda bawah sedar kita terus memuncak-muncak. Jadi pergaduhan macam ni sebenarnya kadang-kadang kita tak boleh elak, tapi kita boleh redakan dengan lari ke topik lain. Jangan kita teruskan perbualan pasal topik tu. Jangan kita kacau trigger tu terlalu mendalam. Benda ni akan mencetuskan lagi pergaduhan yang lagi besar dan melirit-lirit. Jadi itu adalah 3 subtopik yang selalu kita gaduh dalam hubungan. Dan persoalan kedua, sebenarnya ada tak tips, kaedah untuk kita kenal pasti bahasa konflik? Menurut Dr. John Gottman dengan tim dia, Institute of Government, ada 4 bahasa konflik biasanya dalam perhubungan. Yang pertama adalah kritikan. Dan kritikan ni selalu kita gunakan ke atas peribadi. Yang kedua, contempt. Yang ni lagi tak elok, menghina peribadi pasangan. Yang ketiga, defensiveness, iaitu kita kalau berbalah, kita pertahankan diri kita seorang dan kita mempersalahkan pasangan kita. Dan yang ketiga adalah kita lari jauh daripada pasangan kita. Maksudnya kalau ada pergaduhan, kita cuba nak lari daripada realiti pergaduhan tu. Kita larilah, off telefon lah, keluar rumah tak balik lah, tak nak layan suami, isteri. Jadi apa antidote kepada 4-4 ni sebenarnya? Apa teknik untuk kita tak nak supaya ke 4-4 ni apabila kita bertembung salah satu ataupun kesemuanya,
kita dapat kurangkan pergaduhan tu. Macam mana nak elakkan, macam mana nak kurangkan dia punya melerit-lerit tu. Jadi ada sebenarnya antidotnya. Yang pertama, kritikan. Instead of kita kritik peribadi dia, personality dia, kita mestilah menggunakan statement saya. Cakap apa yang kita nak, bukan terus attack. Jadi jangan attack dia, jangan attack peribadi dia, tapi cakaplah sebenarnya saya nak awak basuh baju sebab ini giliran awak, jadi saya penat. Jadi benda tu macam lebih reda sikit lah berbanding yang terus hentam peribadi. Itu akan melirit-lirit. Yang kedua, menghina peribadi kan, content menghina peribadi. Instead of kita hina peribadi, kita sindir cynical dia, lepas tu kita guna ayat mendalam, ayat yang mencalarkan emosi dia, kita gunakan istilah-istilah yang tak sepatutnya. Lebih baik kita mencetuskan budaya saling appreciation. Maksudnya kita saling menghargai each other. Ini akan mengurangkan lagi tekanan emosi semasa kita berkonflik lah. Okay. Dan yang ketiga adalah defensiveness. Daripada kita berlakon play victim, yang kita ni tak bersalah dan dia bersalah, dan kita cuba meletakkan dia dalam sangka pesalah, dan ini membuatkan pergaduhan tu melirit-lirit. Instead of kita buat macam tu, lebih baiklah kita menggantikan dengan kita mengambil sikap tanggungjawab dan kita minta maaf dan kita ubah sikap kita. Dan yang keempat adalah kita stonewalling. Kita larikan diri, kita off telefon, kita break that issue kan. Kita macam terus hilang macam tu. Instead of buat macam tu, membuatkan pasangan terpinga-pinga dan semakin membentak-bentak, lebih baik kita mengamalkan self-soothing. Self-soothing psikologi ni maksudnya kita break sekejap, kita pause, kita cakap dengan pasangan, saya nak pause sekejap, saya tahu awak marah, saya pun marah, boleh tak kita ambil masa 5 minit ataupun beberapa minit untuk kita release ataupun reduce tension tu. Jadi bila kita ambil masa tu, gunakan masa tu untuk kita minum kopi ke, minum benda-benda yang kita suka, tengok TV sekejap, tengok video kelakar, lepas tu kita bersama-sama balik dan bincang benda yang sama. Jadi itulah 4 horsemen ataupun 4 bahasa konflik yang selalu berlaku dalam hubungan kita. Dan ini adalah berteraskan kajian lah. Ini bukan sekadar teori yang sekadar ramalan, bukan. Tapi ini telah melalui sebuah teori yang panjang, uji kaji yang sangat panjang, hampir 3 dekad. Jadi itulah kesimpulannya. Sebenarnya yang pertama, kita selalu akan berkonflik. Yang kedua, kita boleh selesaikan konflik itu apabila kita mula kenal bahasa konflik dan kita tahu cara nak atasinya dengan antidot yang telah aku share tadi. Okey, itu saja. Assalamualaikum.